Kita mulakan dengan fungsi tanda koma. Yang pertama, koma adalah unsur pemisah antara kata dengan kata. Contohnya, jikalau kita ingin menyebut burung, ayam dan ikan, kita tidak boleh menyebutnya secara berurutan dan harus meletakkan koma di setiap frasa tersebut. Burung, koma, ikan, koma dan ayam. Yang seterusnya adalah koma memisahkan nombor yang berurutan atau pembilangan. Contohnya, pertama, kedua, ketiga. Di setiap pembilangan tersebut terdapatnya koma. Pertama, koma, kedua, koma dan ketiga. Seterusnya adalah memisahkan kata atau ungkapan yang diulang. Contohnya, saya suka, suka, suka. Di setiap perkataan suka tersebut akan ada koma jika berlaku pengulangan perkataan tersebut. Seterusnya adalah memisahkan ayat yang setara, iaitu ayat majmuk gabungan urutan. Saya akan memberikan satu contoh ayat. Akhir pergi ke kantin, lalu memakan nasi. Perkataan lalu adalah menunjukkan bahawa itu adalah kata majmuk yang setara. Dan sebelum kata majmuk tersebut akan terdapat koma untuk menunjukkan bahawa penggunaan koma itu adalah untuk memisahkan ayat yang setara tersebut. Koma juga digunakan sebelum keterangan tambahan di akhir ayat. Contohnya, majlis itu telah dirasmikan oleh pengarah IPG KDRI, Wan Dr. Hajah Narita. Baiklah, selain itu, koma juga digunakan sebagai keterangan tambahan pada perkataan iaitu. Kita ambil contoh, saya telah berpegang kepada prinsip hidup saya, iaitu menjadi seorang yang berguna. Koma berada sebelum pada perkataan iaitu. Dan koma juga digunakan sebagai keterangan tambahan pembukaan. Contohnya, saya berumur 18 tahun, koma, bukan 20 tahun. Koma juga digunakan untuk mengapit posisi, keterangan objek tepat dan CP dalam ayat. Kita ambil contoh, kita ambil contoh, kami akan menghadiahi Cikgu Wati, koma, sepasang baju kurung semasa hari kelahirannya. Dan fungsi koma yang terakhir ialah sebagai penunjuk atau menunjukkan ada perkataan yang hilang. Contoh ayat, ayah berasal dari Kelantan, manakala ibu Selangor. Sebelum Selangor itu kita letakkan koma, manakala ibu Selangor. Okey, fungsi tanda koma seterusnya iaitu memisahkan kata hubung yang tidak setara. Sebagai contoh, dia bangun, koma, kemudian dia bersarapan, noktah. Okey, yang kedua, memisahkan baris-baris pantun khususnya pada baris pertama dan juga baris ketiga. Yang seterusnya, memisahkan baris-baris syair. Yang ketiga, memisahkan bahagian awal ayat dengan petikan langsung. Sebagai contoh, katanya, koma, buka pengingat kata, saya akan datang pada hari Isnin, tutup pengingat kata, noktah. Dan yang terakhir, memisahkan kata prakausa di hadapan ayat. Sebagai contoh, tidak, koma, saya tidak akan mengalah, tanda seru. Seterusnya ialah tanda noktah. Tanda noktah perlulah diletakkan di akhir ayat yang lengkap. Contohnya, saya merupakan pelajar PPISMP ambilan Jun 2023. Yang seterusnya ialah kependekan nama. Contohnya, nama Muhammad Azmirul. Muhammad itu boleh dipendekkan dengan meletakkan noktah. Contohnya, yang ketiga ialah selepas setiap nombor senarai. Contohnya, bahan-bahan untuk membuat kek batik. Yang pertama ialah biskut Mary. Yang kedua ialah susu pekat. Yang ketiga ialah mentega. Dan yang keempat ialah Milo. Seterusnya ialah memisahkan angka ringgit dan sen. Contohnya. Dan yang terakhir ialah tanda perpuluhan atau pecahan. Adakah anda semua tahu perbezaan tanda sempang dan tanda pemisah? Okay, yang pertama, tanda pemisah
menggantikan fungsi sehingga. Maksudnya contoh ayat dari pukul 8 pagi sehingga 9 pagi, sehingga boleh digantikan dengan tanda pemisah. Seterusnya, tanda sempang yang menerangkan angka yang berbeza fungsi seperti nombor telefon yang di hadapan 011 dan meletakkan tanda sempang untuk untuk nombor yang seterusnya. Selain itu, menggabungkan kata dasar seperti email. Selepas perlu ada tanda sempang. Yang terakhir, penggunaan kata ganda seperti kuih muih. Di antara kuih dan muih itu perlu ada tanda sempang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.